Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys. Belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini saya akan membincangkan tajuk tingkatan 5 dengan tajuknya ialah perakaunan untuk syarikat berhad menurut Share guys. Okay guys, saya akan buat video ni dalam 4 video untuk topik ini. Okay, so anda hendaklah merujuk buku teks bila menonton video-video tersebut. Bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okay guys, kita teruskan dengan tajuk kita hari ini, iaitu perakaunan untuk syarikat berhad menurut Share bahagian pertama. Sila rujuk buku teks. Okey, penubuhan syarikat berhad menurut Share. Okey, Share ni guys, dalam bahasa biasanya ianya adalah Share ni adalah saham. Okey guys, saham. Syarikat berhad menurut Share ialah entiti perniagaan yang dimiliki oleh individu-individu yang menyumbang modal dan diberi share dalam syarikat. Maksudnya individu-individu yang menyumbang modal dalam sebuah syarikat, dia diberikan share. Diberikan share syarikat tersebut lah. Itu syarikat berhad lah. Seterusnya, syarikat berhad ni ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016. Okey, tata cara penubuhan syarikat berhad mengikut Akta Syarikat 2016. Bagaimana nak tubuh peraturan dia, tata cara nak tubuhkan syarikat tersebut. Pertama, perlu membuat carian nama dan permohonan nama. Perlu dibuat, kita perlu memohon, kita perlu membuat carian nama supaya nak pastikan nama yang kita nak untuk syarikat kita tu digunakan tak oleh syarikat lain. Kalau tak ada, kita kena boleh gunakan lah. Kalau ada, kita kena cari nama yang lain. Kemudian, menyerah simpanan permohonan pemerbadanan syarikat. Kita kena simpan permohonan pemerbadanan syarikat. Kemudian membuat bayaran fee pendaftaran. Seterusnya akan menerima notis pemerbadanan. Ni good to know. Untuk faham. Tak pening-pening. Next. Ciri-ciri syarikat. Ciri-ciri syarikat. Pertama, entiti berasingan. Pemilik dan organisasi perniagaan terasing dari segi perundangan. Maksudnya asing. Business is business, personal is personal. Pemilik dan perniagaan dia terasing dari segi perundangan. Perniagaan tersebut sendiri boleh didakwa, mendakwa dan boleh membuat kontrak untuk memiliki dan menjual aset atas namanya. So, individu ataupun pemilik diasingkanlah, tak terlibatlah. So, kalau kena dakwa pun syarikat atas nama syarikat. Liability terhad. Tanggungan setiap ahli syarikat terhad kepada jumlah share yang dimiliki. Jika berlaku pembubaran syarikat, pemegang share tidak menanggung hutang perniagaan melebihi daripada jumlah share yang dimilikinya. Maksud dia tidak melibatkan harta peribadi pemilik lah. Dia melibatkan berapa jumlah modal yang telah dilaburkan untuk dalam bentuk share tu dalam syarikat tersebut. Daripada jumlah tu lah yang akan menanggung hutang. Dia tidak melibatkan harta peribadi pemilik ataupun pemegang share. Setakat share berapa banyak yang dibeli sahaja. Hayat berterusan. Perniagaan diandaikan terus beroperasi meskipun terdapat salah seorang daripada pemegang share meninggal dunia atau menarik diri. Perniagaan tu diandaikan akan terus beroperasi. Kalau ada yang meninggal ke atau menarik diri, dia akan terus beroperasi. Kalau perkongsian tu, kalau ada yang meninggal dunia, perkongsian kena bubar lah kan. Syarikat tidak, diteruskan sahaja andaian. Pengasingan fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan.
Pemegang share tiada hak mengawal secara langsung operasi syarikat. Okey, dia tak ada hak untuk mengawal secara langsung. Lembaga pengarah akan membantu polisi syarikat dan melantik pihak pengurusan untuk mengendalikan syarikat tersebut. Okey, next kita lihat lagi ciri-ciri syarikat sendirian dan syarikat awam. So syarikat ni ada dua jenis guys. Pertama syarikat persendirian ataupun sendirian berhad. Kemudian syarikat awam berhad. Sendiri. Perkataan sendiri. Okay. Dan awam. Okay. Ada dua jenis. Okay. Itu syarikat. Pertama kita lihat bilangan ahli. Kalau syarikat sendirian berhad, ahli dia minimum seorang dan maksimum 50 orang. Okay. Manakala awam berhad, minimum seorang dan maksimum tiada had. Okay, bilangan pengarah syarikat sendirian berhad, minimum seorang. Manakala awam berhad, minimum 2 orang. Okay. Terbuka pemilikan share. Terbuka kepada individu, persatuan dan entiti perniagaan. Okay. Untuk kedua-dua jenis syarikat. Ketiga, pindah milik share. Share ni saham. Share tidak boleh dipindah milik tanpa persetujuan daripada pemegang share yang lain. Pemindahan hak milik saham tak boleh untuk syarikat berhad. Manakala syarikat sendirian berhad. Manakala syarikat awam berhad, share bebas dipindah milik dan mudah dijual beli melalui broker share di bursa saham. Syarikat awam boleh. Status share. Share tidak boleh disenaraikan atau diurusniagakan di Bursa Malaysia untuk syarikat sendirian berhad. Manakala syarikat awam, share boleh disenaraikan dan diniagakan secara bebas di Bursa Malaysia. Itu beza je. Ada dua perbezaan. Okey, penyata laporan keuangan. Penyata keuangan perlu diedarkan kepada pemegang share. Okey. Manakala penyata keuangan perlu dibentang di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat. Alright, next. Jadi semua just good to know. Okay. Kita tengok. Syarikat persendirian dan syarikat awam. Contoh dia. Contoh syarikat persendirian. Okay. Dikenali dengan melihat pada nama syarikat di akhirnya dengan perkataan sendirian berhad ataupun SDN.BHD. Contoh syarikat persendirian berhad persendirian ialah syarikat warisan maju sendirian berhad. Awak tengok belakang nama dia ada SDN BHD tu kan. Itu maksudnya sendirian berhad lah. Itu adalah syarikat persendirian. Okey. Mana boleh saya tak bacakan. Okey, tengok contoh yang ada nombor 4 ni, Syabas ni. Okey, syarikat bekalan air Selangor sendirian berhad. Tengok nama dia belakang dia ada sendirian berhad. Itu adalah syarikat awam berhad lah, syarikat sendirian berhad. Okey. Syarikat awam berhad pula dikenali dengan melihat pada nama syarikat yang diakhiri dengan perkataan berhad ataupun BHD. Contoh gambar yang pertama ni, PNB. Permodalan Nasional Berhad. Okey, belakang dia ada perkataan berhad. Tengok beza je. Satu tu berhad, lagi satu sendirian berhad. Itu je beza dia. Okey, syarikat awam boleh tersenarai di Bursa Malaysia sekiranya melepasi syarat penyenaraian seperti kedudukan kewangan yang kukuh. Kita tengok lagi gambar lain. Okey, bawahnya ada lagi nombor 1 ni adalah TM, Telekom Malaysia Berhad. So dia adalah syarikat awam. DHERBS Health Marketing. Ni apa? Syarikat awam berhad ke persendirian berhad? Okey, dia adalah syarikat sendirian berhad. Okey, bagus. Okey. Next adalah Petroleum Nasional Berhad. Ini adalah syarikat awam berhad. Okey. Kita lihat seterusnya. Jenis modal share. Ini dah start dari sini dah mula penting lah ni guys. Okey. Dalam syarikat, share ada dua jenis. Kena tahu. Kena asingkan dua share. Satu share biasa, lagi satu share keutamaan. So CFS dalam kepala, share ada dua iaitu share biasa dan share keutamaan. Kena asingkan. Okey. Ciri-ciri share biasa dan share keutamaan bersifat kumulatif. Okey, ini penting.
Penting maksudnya nak masuk peksa lah. Okey. Soalan SPM tahun 2020 ada keluar soalan ini. Okey. Justru senaraikan, bezakan ciri-ciri share biasa dan share keutamaan. Tak silap saya 2 markah. Okey. So, pertama kalau soalan macam tu keluar, anda kena pilih 2 ciri. Contohnya anda pilih kadar dividen, ciri yang pertama. Yang kedua anda pilih keutamaan pembayaran dividen, ciri kedua. Okey, maksudnya ada 4 jawapan lah kat situ. Okey, perbandingan dia. Okey, yang pertama, kadar dividen, share biasa. Okey, kadar dividen tidak tetap. Maksudnya dividennya tak tentu berapa peratus dia dapat. Manakala share keutamaan, kadar dividennya tetap. Tak kira lah syarikat tu untung ke rugi dia, dividen dia tetap sama. Kalau 8%, 8% lah. Okey. Seterusnya, keutamaan pembayaran dividen. Dividen hanya diberikan sekiranya ada lebihan daripada keuntungan syarikat setelah dividen share keutamaan dibayar. Okey. Maksud dia, okey, bila syarikat tu untung, okey, syarikat akan bayar dividen. Okey, tapi pemegang share biasa ni akan dapat dividen kemudian. Okey, selepas dia bayar share dividen kepada share keutamaan dibayar. Nama pun keutamaan, dia sentiasa always first. Okey, kita tengok. Share keutamaan. Menerima dividen terlebih dahulu daripada pemegang share biasa. Okey, dah bayar share keutamaan, kemudian ada lebih, baru dia bayar pemegang share biasa dividennya. Hak mengundi. Okey, pemegang share biasa mempunyai hak mengundi untuk melantik lembaga pengarah semasa mesyuarat agung tahunan. Dia ada hak untuk mengundi. Nak pilih siapa ahli lembaga pengarah dia. Okey. Kemudian share keutamaan sebaliknya. Dia tiada hak mengundi untuk melantik lembaga pengarah dalam mesyuarat agung tahunan. So, tu beza dia. So, dalam peksa, okey, anda boleh jawab. Okey. Teruslah, pemegang share biasa mempunyai hak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Dah cukup. Pemegang share biasa mempunyai hak mengundi untuk dalam mesyuarat agung tahunan, manakala pemegang share keutamaan tiada hak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Ringkas saja yang tu. Itu baru dapat 1 markah. Lagi 1 markah dah jawablah. Pemegang share biasa kadar dividennya tidak tetap. Pemegang share keutamaan kadar dividen tetap. So dapat 1 markah. So 2 markah macam tu. Okay. So next, tuntutan atas aset syarikat semasa pembubaran. Bila syarikat tu kita bubar lah. Okay. Pemegang share biasa, tuntutan modal hanya boleh dibuat setelah tuntutan pemegang share keutamaan dan semua liability lain telah diselesaikan. Okay. Pemegang share biasa ni dapat tuntut modal dia. Modal tu duit yang dia melaburkan lah dalam syarikat tu, yang dia dapat share tu kan. Syarikat tu nak tutup, so dia nak ambil duit dia balik. Tak boleh lagi. Tunggu dah bayar, syarikat tu dah bayar dulu tuntutan pemegang share keutamaan dan selesaikan semua hutang dia, baru boleh tuntut share biasa. Manakala share keutamaan pula sebaliknya lah. Dia berhak membuat tuntutan modal sekiranya syarikat dibubarkan. Dia berhak, dia sentiasa diutamakan. Tunggakan dividen. Tiada tunggakan dividen atau tidak bersifat timbun tambah, kumulatif. Share biasa, kalau tahun ni tak dividen, tak adalah dividen. Okay, tahun depan tak perlu dah bayar tahun ni punya dividen. Okay, maksudnya tahun 2020, tahun lepas kan. Okay, perniagaan rugi. So, tak adalah dividen sebab rugi. Tapi sebaliknya, pemegang share keutamaan, tunggakan dividen akan dibayar kepada pemegang share keutamaan pada tahun perakaunan yang lain. Sekiranya pada tahun semasa syarikat mengalami kerugian. Dividen ni dibayar apabila syarikat tersebut dapat untung. Okey, jika syarikat itu rugi, okey, pemegang share keutamaan dividen pada tahun ni sepatutnya dia dapat, tapi syarikat rugi tak dapat. So dibawa ke tahun depan. Okey, tahun depan so dia dapat double lah. Share biasa langsung tak dapat apa-apa. Okey, macam tu. Fahamkan yang tu. Okey.
Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Ini penting. Okey, kita tengok. Modal diterbitkan dan berbayar penuh merupakan share yang ditawarkan kepada orang awam dan telah dibayar penuh. Ini kena faham betul-betul guys. Maksudnya, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey, merupakan share yang ditawarkan. Okey, modal diterbitkan maksudkan share lah. Syarikat tu dia tawarkan share, tawarkan saham share tu saham lah. Share ditawarkan kepada orang awam dan orang awam dah bayar penuh. Itu maksudnya modal diterbitkan dan membayar penuh. Faham kan itu? Kemudian syarikat berhad menurut share yang baru didaftarkan akan menerbitkan share untuk memperoleh modal. Okey, syarikat berhad tu dia daftarkan share, dia terbitkan share sebab untuk memperoleh modal bagi syarikat yang baru. Mana syarikat yang dah beroperasi yang telah lama diterbitkan share untuk dapat modalkan modal tambahan. Next, tiada had ditetapkan terhadap bilangan share yang akan diterbitkan. Okey. So, yang akan datang, okey, untuk video akan datang saya akan sambung lagi untuk pengiraan modal diterbitkan dan bayar penuh dan seterusnya cara merekod. Okey guys, jangan lupa like, subscribe dan share. Okey, sila komen dekat bawah, komen-komen yang membina, okey, apa-apa yang perlu diperbaiki. Okey guys, sampai kita dah jumpa lagi. Bye bye. Adios.